Hai, apa khabar murid-murid? Kembali lagi kita ke kelas online. Okey, bahasa Melayu hari ini kita nak ulang kaji balik tentang kata hubung, iaitu 5 kata hubung. Apa itu kata hubung? Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk. Bahasa mudah dah. Dua ayat kita nak gabung jadikan satu ayat saja. Okey? Kata hubung pertama dan. Maksud dia menggabungkan dua unsur yang setara. Maksud setara tu ialah sama. Okey? Ya, contoh ayat, Ali makan biskut. Ayat kedua, Ali makan kek. Jadi, Ali makan biskut dan kek. Okay? Biskut dan kek ialah dua benda yang sama, iaitu dua-dua tu adalah makanan. Okay? Jadi, bila dua benda sama, kita boleh guna dan. Seterusnya, lalu. Maksud dia dua perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut. Okey, kita tengok macam mana contoh ayat. Amin masuk ke dalam rumah. Kemudian Amin duduk di atas sofa. Okey, kat situ ada dua ayat. So bila kita gabungkan jadi Amin masuk ke dalam rumah lalu duduk di atas sofa. Okey, boleh faham penggunaan lalu kat situ. Terjadi secara berturut-turut. Dia masuk dalam rumah, kemudian dia terus duduk. Seterusnya sambil. Sambil kita gunakan untuk melakukan dua perbuatan dalam satu masa. Okey, ingat. Dua perbuatan dalam satu masa. Okey, contoh ayat. Ayat perbuatan yang pertama. Abang sedang berjalan. Perbuatan yang kedua. Abang mengira wang. Okay, bila digabungkan, dia akan jadi Abang sedang berjalan sambil mengira wang. Okey, dua perbuatan digabungkan dalam satu masa. Okey. Kata hubung seterusnya kerana. Digunakan untuk menunjukkan alasan ataupun sebab. Okey, ingat. Kalau kerana ni mesti kena bagi sebab ataupun mesti kena bagi alasan. Okey, kita tengok contoh lah. Yang pertama, Lim suka berjalan kaki ke sekolah. Yang kedua, sekolah Lim dekat dengan rumah. Okey, jom kita gabungkan dua ayat ni menggunakan kata hubung kerana. Lim suka berjalan kaki ke sekolah kerana sekolah Lim dekat dengan rumah. Okey, alasan dia kenapa dia berjalan kaki ke sekolah? Sebab sekolah tu dekat dengan rumah dia. Sebab tu dia jalan kaki. Kan? Kalau sekolah tu jauh, dia tak boleh jalan kaki. Dia kena naik kereta ataupun motosikal. Okey? Kata hubung terakhir ialah supaya. Supaya digunakan untuk menunjukkan tujuan perbuatan. Okey, sebagai contoh. Apa tujuan kita makan nasi? Tujuan makan nasi supaya perut kita kenyang. Okey, seterusnya apa tujuan kita belajar? Tujuan kita belajar supaya kita menjadi pandai. Okey, dalam contoh ayat ni, yang pertama, kita perlu mandi. Ayat yang kedua, badan kita bersih dan segar. Okey, jom kita gabungkan dua ayat ni dengan kata hubung supaya. Kita perlu mandi supaya badan kita bersih dan segar. Jadi, tujuan kita mandi ialah supaya badan kita bersih dan segar. Okey, jom kita buat latihan dalam buku aktiviti jilid 1, muka surat 64. Jom. Lengkapkan petikan dengan kata hubung. Okey, tajuk dia mengira langkah. Di situ diberi 5 kata hubung yang kita dah belajar tadi. Dan, supaya, lalu, sambil, kerana. Jom kita baca bersama-sama. Encik Fauzi seorang yang sibuk bekerja. Walaupun begitu, beliau tidak mengabaikan kesihatannya. Beliau akan berjalan kaki ke tempat kerja, tempat kosong, pejabatnya dekat dengan rumah. Beliau suka berjalan pantas
tempat kosong, mengira setiap langkahnya. Apabila sampai di pejabat, Encik Fauzi akan masuk ke pejabatnya, tempat kosong, berehat sebentar. Selepas itu, beliau akan minum air, tempat kosong, makan sarapan yang dibekalkan dari rumah. Begitulah amalan Encik Fauzi pada setiap pagi, tempat kosong, badannya sihat. Okey, jom kita tengok macam mana cara kita nak jawab. Okey, kita tengok tempat kosong yang pertama. Beliau akan berjalan kaki ke tempat kerja. ... Pejabatnya dekat dengan rumah. Okey, dekat situ awak kena cari kata hubung yang menunjukkan sebab ataupun alasan. Kenapa dia jalan kaki? Kenapa dia jalan kaki? Sebab pejabatnya dekat dengan rumah. Jadi pilih kata hubung yang sesuai. Okey, tempat kosong kedua. Beliau suka berjalan pantas ... mengira setiap langkahnya. Okey, kat situ awak boleh tengok ada dua perbuatan dalam satu masa. Yang pertama, dia suka jalan pantas. Perbuatan yang kedua, mengira langkah. Jadi, apa kata hubung yang sesuai? Tempat kosong yang ketiga, Encik Fauzi akan masuk ke pejabatnya ... berehat sebentar. Dekat situ awak boleh tengok ada perbuatan yang berturutan, berlaku secara berturut-turut. Yang pertama, dia masuk ke pejabat, kemudian dia terus berehat. Jadi, apa kata hubung yang sesuai? Tempat kosong yang keempat. Selepas itu, beliau akan minum air ... makan sarapan yang dibekalkan dari rumah. Okey, kat situ awak boleh tengok ada dua benda. Yang pertama, dia minum air, kemudian dia makan sarapan. Kalau dua benda yang sama itu, apa kata hubung yang sesuai? Tempat kosong yang terakhir. Begitulah amalan Encik Fauzi pada setiap pagi ... badannya sihat. Okey, apa amalan Encik Fauzi setiap hari, murid-murid? Amalan Encik Fauzi ialah berjalan kaki. Dia suka berjalan kaki. Kat sini kita nak tahu tujuan dia jalan kaki. Tujuan dia agar badan dia sihat. Jadi, apa kata hubung bagi tujuan?